Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bertemu sekali lagi dan insya-Allah pada hari ini saya akan menyambung kembali pelajaran sirah kita dengan subtopik yang baru, iaitu tindakan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikut baginda. Pada video sebelum ini kita telah pun mempelajari tentang golongan awal yang memeluk agama Islam, apakah sebab ataupun mengapa agama Islam ini ditentang, dan siapakah golongan ataupun siapakah yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh golongan-golongan yang tak nak terima Islam ini terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh mereka ke atas Nabi Muhammad serta kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Baik. Jadi bagi sesiapa yang ada kitab sirah tahun 3, anda boleh buka halaman 57. Okey, kita akan terus masuk kepada pelajaran kita pada hari ini. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah secara terbuka, iaitu dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan dan semakin ramai yang mengetahui bahawa baginda mengajarkan agama Islam, jadi kaum musyrikin Mekah ni mulalah melakukan pelbagai perkara supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwah baginda, dan mereka juga melakukan perkara-perkara yang jahat supaya Nabi Muhammad tak lagi meneruskan dakwah baginda. Dan di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah ini adalah, yang pertama, mereka tidak mengendahkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyekat usaha dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, melakukan usaha-usaha untuk menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada hari ini kita akan kupas tiga poin penting ini. Okey, kita akan pergi kepada halaman yang seterusnya. Tidak mengindahkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sewaktu Rasulullah menyampaikan kepada kaum dia dan mengajak mereka untuk menyembah Allah, ada di antara mereka yang tahu tentang ajakan ini dan mereka telah pun mendengar tentang seruan Nabi Muhammad, tetapi mereka malas nak indahkan apa yang Rasulullah katakan. Ada yang kata, kau tahu tak, Muhammad dia bawa ajaran baru. Dia kata jangan sembah berhala-berhala ni, tapi dia suruh sembah Tuhan dia. Dan orang yang dengar ni pula kata, alah biar je lah Muhammad tu, alah tak lama lah kerja dia tu, nanti berhentilah dia tu. Okay, ada yang tak mengindahkan apa yang Rasulullah katakan dan mereka menganggap bahawa Rasulullah akan berhenti pada bila-bila masa dalam menyebarkan dakwah. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, menyekat usaha yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tentangan yang diterima oleh Rasulullah bukan sahaja daripada kaum musyrikin Mekah, bukan sahaja daripada dalam kalangan masyarakat, tetapi juga daripada ahli keluarga baginda ahli keluarga baginda sendiri. Jadi tentangan itu juga datang daripada ahli keluarga baginda itu sendiri. Okey, yang pertama, mereka mempengaruhi Abu Talib. Siapakah Abu Talib ni? Abu Talib adalah pakcik ataupun bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mereka mendatangi Abu Talib dan meminta supaya Abu Talib pujuk Nabi Muhammad ni supaya berhenti, tak payah sebarkan dakwah. Jadi dia kata kat Abu Talib, wahai Abu Talib, kau suruhlah Muhammad tu berhenti daripada sebarkan ajaran dia tu. Okey, kau kan pakcik dia, kau cakaplah dengan dia, jangan sebarkan agama yang berbeza daripada apa yang telah diamalkan oleh nenek moyang mereka sebelum ini. Kerana mereka fikir apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah sangat menghina Tuhan-Tuhan mereka. Dalam masa yang sama, mereka juga mengingatkan agar Nabi Muhammad tak masuk campur dalam urusan
keagamaan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membuat tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam yang kaum Quraisy ni, kaum kafir Quraisy ni cakap tentang Nabi Muhammad. Mereka kata Nabi Muhammad ni pendusta, mereka kata Nabi Muhammad ni ahli sihir, dan macam-macam lagi hinaan, kejian yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kaum musyrikin Mekah, supaya masyarakat Mekah yang lain tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tindakan yang kedua, iaitu menyekat usaha yang dijalankan oleh baginda. Sekarang kita masuk kepada tindakan yang ketiga, melakukan usaha-usaha menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mereka dah puas sekat kerja dakwah Nabi Muhammad, mereka dah pujuk Abu Talib supaya hentikan Nabi Muhammad, tapi masih lagi Nabi Muhammad teruskan juga usaha dakwah baginda. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah ini? Mereka meneruskan strategi mereka yang seterusnya, iaitu melakukan usaha-usaha untuk menentang dakwah Nabi Muhammad. Apa yang mereka buat? Yang pertama, mereka mengganggu orang Islam beribadat. Jadi ini dapat dilihat ketika contoh waktu tu Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Kaum kafir Quraisy ni dia akan datang, lalu dia buat bising dekat sebelah Nabi Muhammad, dia akan pekik-pekik, dia akan menjerit-jerit. Supaya apa? Supaya ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu tidak dapat didengari oleh masyarakat Arab yang lain. Ada juga sekali sewaktu Nabi Muhammad sedang solat, Nabi Muhammad disimbah dengan najis. Itu adalah tentangan yang diterima oleh Nabi Muhammad, juga yang diterima oleh golongan yang telah memeluk Islam pada ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengugut orang Islam. Jadi orang-orang Islam yang daripada golongan peniaga, orang yang berniaga dan dia memeluk Islam. Peniaga-peniaga ini akan diugut. Apa yang mereka ugut? Mereka kata, kalau engkau peluk Islam, kau terus juga dengan Islam, aku dah tak nak lagi buat jual beli dengan kau. Aku dah tak nak lagi bermuamalah dengan engkau. Itu yang kaum musyrikin Mekah ini katakan. Jadi bila peniaga yang memeluk Islam ini, mereka diugut bahawa barang dagangan mereka tak akan dibeli. Jadi secara tidak langsung ini menekan dan memberi sedikit tekanan kepada peniaga-peniaga tersebut. Tujuannya apa? Supaya apabila peniaga-peniaga ini dah tak dapat untung, mula merasa susah, mereka akan kembali kepada agama asal mereka. Itu bagi golongan yang berniaga. Sementara bagi golongan yang tak berniaga, yang tidak mempunyai kedudukan yang tinggi, mereka akan dipukul dan dihukum. Itu adalah tentangan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Yang ketiga, mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Apa yang mereka minta? Mereka minta Nabi Muhammad melakukan benda-benda yang memang bagi manusia mustahil manusia boleh buat. Tapi itulah yang mereka minta Nabi Muhammad buat. Supaya apa? Bila Nabi Muhammad tak boleh buat, jadi mereka bolehlah kata, kau sama je dengan kita, kau sama je manusia, tak ada kelebihan pun. Jadi kau tak bolehlah nak kata jadi kau tu rasul, membawa agama yang betul. Jadi itu tujuan mereka. Jadi apa permintaan masyarakat Arab Quraisy yang tak munasabah ini? Yang pertama, mereka minta supaya Nabi Muhammad menukarkan Bukit Safa menjadi emas. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga meminta supaya Nabi Muhammad menghidupkan orang yang sudah mati. Yang ketiga, mereka meminta supaya Nabi Muhammad meratakan kawasan di sekeliling Kaabah dan menjadikan kawasan yang asalnya padang pasir itu menjadi kawasan tanah yang subur, ada sungai yang mengalir serta sesuai untuk bercucuk tanam. Bayangkanlah, tanah
padang pasir diminta supaya diubah menjadi kawasan tanah yang subur, ada sungai dan boleh bercocok tanam. Okey. Which is benda ini sangat mustahil. Jadi itulah tujuan mereka minta benda yang mustahil. Baik, seterusnya menyeksa golongan hamba. Okey, menyeksa golongan hamba. Kita tahu sebelum ini bahawa kebanyakan orang-orang yang memeluk agama Islam adalah terdiri daripada golongan hamba. Okey, kerana mereka berfikir bahawa ajaran Islam ini adalah agama yang adil, yang tidak menindas, dan kedudukan di antara orang yang kaya dan miskin adalah sama rata. Jadi ramai golongan hamba yang memeluk agama Islam. Jadi apabila diketahui oleh tuan-tuan mereka, kaum musyrikin Mekah, mereka mengenakan hukuman yang sangat berat bagi golongan hamba ini. Ini boleh dilihat sebagai contoh hukuman ataupun seksaan yang dikenakan ke atas Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya dan dipaksa untuk kembali kepada agama asal. Okey, contoh yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Yang kedua adalah keluarga Ammar bin Yasir, di mana keseluruhan keluarga beliau dibunuh. Okey, dan banyak lagi. Okey, bila golongan hamba ini disiksa supaya mereka kembali kepada agama asal mereka. Okay, golongan Yasir ini seperti yang kita pernah dengar dalam lagu Sumayyah. Okay, Sumayyah ini adalah ibu kepada anak-anak dan isteri kepada Yasir, Ammar bin Yasir. Jadi keluarga mereka ini dijemur di tengah panas dan anak-anak Sumayyah ini dibunuh dengan tombak. Okay, ini adalah siksaan yang sangat berat yang memaksa keluarga ini untuk kembali kepada agama asal mereka. Tetapi mereka tetap berpegang kepada agama Islam dan akhirnya syahid. Okey, itu adalah contoh bagi tindakan kaum Quraisy ini terhadap golongan hamba. Dan seterusnya adalah apa yang mereka lakukan adalah memulaukan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kita tahu bahawa Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib ini merupakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam Bani Hashim dan datuk baginda adalah bernama Abdul Muttalib. Jadi disebabkan Nabi Muhammad berasal daripada keturunan ini, maka keluarga baginda, keturunan baginda dipulaukan oleh penduduk oleh masyarakat Arab jahiliyah. Okey, daripada kaum Quraisy Mekah. Jadi mereka pulaukan keluarga ini. Mereka pulaukan keluarga Abdul Muttalib ini supaya apa? Supaya bila mereka pulaukan keluarga ini dan tak ada orang nak berniaga dengan keluarga ini, jadi nama keluarga Bani Hashim dan juga Abdul Muttalib ini semakin dipandang tak elok. Okey, tak lagi disanjung-sanjung, maka Nabi Muhammad akan disalahkan. Seterusnya Nabi Muhammad akan diserahkan kepada kaum kafir Quraisy ini untuk dibunuh. Itu yang mereka fikirkan. Jadi ini adalah beberapa antara contoh-contoh tindakan siksaan, strategi yang dilakukan oleh kaum Quraisy, kaum kafir Mekah bagi menghalang ataupun tak nak bagi dakwah Rasulullah ini boleh diteruskan dan disebarkan lebih besar lagi. Okay, kita cuba untuk ulang semula. Yang pertama adalah dengan menghalang ataupun dengan tidak mengendahkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyekat usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara macam mana? Dengan cara membujuk Abu Talib supaya memujuk Nabi Muhammad untuk tidak meneruskan dakwah baginda, dan juga dengan cara membuat tuduhan bahawa baginda Rasulullah adalah seorang ahli sihir, seorang yang penipu. Okey, dan seterusnya bila usaha menyekat ini tidak berhasil, maka mereka meneruskan kepada tindakan untuk menentang, iaitu dengan cara mengganggu orang-orang Islam beribadat, mengugut
orang-orang Islam, yakni mengugut bagi para berniaga, mengugut tak nak lagi berniaga dengan mereka, dan bagi orang-orang biasa dihukum dan juga ditindas, dan mencabar Nabi Muhammad untuk melakukan perkara yang tak mampu dilakukan oleh manusia, serta menyiksa golongan hamba dan memulaukan keluarga Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Baiklah, sekian sekian sahaja video saya pada kali ini. InsyaAllah semoga pelajaran pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua dan semoga dapat difahami dan dihayati insyaAllah. Semoga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.